Soalan yang pertama, boleh tak tolong huraikan kalam? Okey, di sini sebut boleh tak huraikan kalam Imam Syafi'i idza sahha al-hadis wa huwa mazhabi. Wa asar. Yang tu tak dibaca. Tapi tak apalah, yang saya fahamlah apa yang ingin dimaksudkan. Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Sekiranya hadis itu benar, itu adalah mazhabku. Jadi ramai orang tersalah faham dengan kenyataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, menganggap apabila pendirian Al-Imam Asy-Syafi'i itu seakan-akan bercanggah dengan hadis sahih, maka pandangan Imam Syafi'i itu hendaklah ditolak. Kerana Imam Syafi'i sendiri tidak akan berpegang dengan pendapat beliau tersebut kalau beliau tahu ada hadis sahih. Jadi banyak orang salah faham kenyataan ini sehingga menyatakan kenapa kita nak berpegang lagi dengan pandangan Imam Syafi'i bagian sedangkan hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu hadis dhaif. Dalam masa yang sama Imam Syafi'i sendiri pernah berkata idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Sekiranya hadis itu benar, maka itu adalah mazhabku. Maksudnya Imam Syafi'i tak jumpa hadis sahih tu. Itu yang Imam Syafi'i sebut idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Nak bagi tahu secara umum, kalau pandangan saya itu bercanggah dengan hadis sahih, maka peganglah hadis sahih dan tolaklah pandangan saya. Ini sebagai orang faham begitu. Namun sebenarnya pernah disentuh oleh guru saya, Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltul Asy-Syafi'i. Suatu beliau menjelaskan kepada kami tentang hukum hakam fiqh berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah menceritakan tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Jadi menurut beliau, ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini sebenarnya Imam Asy-Syafi'i sebut kepada orang yang sampai ke tahap martabat seperti beliau. Iaitu mereka yang sampai ke tahap ijtihad, maka tidak boleh bagi seorang mujtahid berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain. Dia dalam usul fiqh dia ada satu perbahasan, al-mujtahid la yuqallid. Seorang yang sampai ke tahap ijtihad, sampai ke tahap kepakaran fiqh macam Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka tidak boleh berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain. Bahkan masing-masing kena berpegang dengan dalil terus. Sebab itu kalau kita perasan, Al-Imam Asy-Syafi'i dulu belajar fiqh mazhab Imam Malik. Tetapi akhirnya setelah beliau sampai ke tahap ijtihad, sampai kepada tahap pakar dalam masalah fiqh, beliau ketika itu sudah tidak dibenarkan oleh syarak untuk berpegang dengan kalam Imam Malik sekiranya bagi pandangan Imam Asy-Syafi'i ketika itu setelah beliau sampai kepada tahap ketinggian dalam bidang fiqh ini, sekiranya beliau ketika itu berpendapat pendapat Imam Malik itu bersalahan dengan kebenaran. Sebab macam yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, bila para ulama berbeza pendapat dengan dalam beberapa pandangan, katakan ada 2 pendapat atau 3 atau lebih, maka sebenarnya yang betul hanya satu. Yang lain adalah salah. Cuma kita tak tahu satu yang betul tu yang mana satu. Hatta mujtahid pun mereka menyangka bahawa pandangan mereka lah yang kena dengan kebenaran tersebut. Mereka menyangka dengan sangkaan yang kuat. Berdasarkan kajian mereka berprasangka di dalam istilah fiqh panggil az-zann. Setiap seorang merasakan dengan pandangan yang kuat bahawa moga-moga pandangan yang betul di sisi Allah adalah apa yang mereka pegang tersebut. Sebab mereka dah kaji. Cumanya setiap mujtahid berpendapat sedemikian. Jadi kalau dalam masalah fiqh ada 3 pandangan, katakan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad. Setiap seorang di kalangan 3 orang ni merasakan bahawa pandangan mereka lah yang benar, manakala pandangan yang lain adalah salah. Cuma tak pasti. Keyakinan tu tak wujud. Keyakinan tak wujud sebab tak yakin mana betul pandangan yang benar di sisi Allah. Cuma berat prasangka mereka bahawa setelah mereka mengkaji, mereka mendapati pandangan yang benar insya-Allah adalah pandangan mereka. Jadi Imam Syafi'i pun rasa begitu, Imam Ahmad pun rasa begitu, contohnya Imam Malik pun berasa begitu. Jadi masing-masing merasakan bahawa pandangan mereka lah adalah pandangan yang benar di sisi Allah. Tapi mungkin juga yang pada realitinya bukan pandangan mereka yang bertepatan dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Cuma benda itu tak pastilah. Benda yang tak dapat dipastikan melainkan setelah kita di akhirat kelak kita tanya Allah Ta'ala, Allah boleh sebutlah mana satu pandangan yang betul.
Jadi kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, ucapan Imam Asy-Syafi'i iza sahal hadis fahuwa mazhabi, itu ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang sudah mencapai tahap kelayakan untuk terus pergi kepada hadis. Maka kalaulah kamu wahai para mujtahid mendapati pandanganku bersalahan dengan hadis berdasarkan ijtihad kamu, jangan pegang pandangan aku sebab kamu dah sampai ke tahap mujtahid. Mana boleh seorang mujtahid berpegang dengan pendapat mujtahid yang lain kalau bagi si mujtahid sebut pandangan mujtahid seorang lagi itu adalah salah. Sebab katakan Imam Syafi'i bila beliau contoh sebagai contoh, Imam Malik berpendapat wajib ketika kita berwuduk, wajib kita menyapu seluruh kepala sewaktu berwuduk. Maka kalau kita sapu sikit tak sah wuduk. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu setelah beliau sampai ke tahap ijtihad, beliau berbeza pendapat dengan guru beliau. Bagi beliau pandangan Imam Malik itu salah. Tapi bagi Imam Malik pula pendapat beliau lah yang betul, pendapat Imam Syafi'i yang salah. Tapi bagi Imam Asy-Syafi'i, bagi beliau pandangan yang betul adalah pandangan yang beliau sendiri imani, pegangi, iaitu dalam wuduk cukup dengan sapu sikit kepala. Sapu sikit rambut yang ada di kepala. Walau sehelai, walau setengah helai, walau 1/10 helai kalau sapu boleh dapat begitulah. Asal sentuh. Tak disyaratkan 3 helai, tak disyaratkan 2 helai, tak disyaratkan sehelai, asal air telah membasahi kepala. Walau hanya sedikit. Itu yang wajib. Adapun sapu kepala seluruhnya itu disunatkan. Jadi bagi Imam Asy-Syafi'i, pandangan Imam Malik mengatakan sapu kepala semua adalah wajib, itu pandangan yang salah. Baik. Apabila Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pandangan kuat beliau adalah pendapat beliau yang betul, maksud dia pendapat Imam Malik adalah salah di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i kata dalam hati beliau, contoh, bagi saya pendapat Imam Malik salah, tapi kan nanti orang kata lawan untuk guru pula. Pegang je lah pendapat Imam Malik. Orang tanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu wajib sapu kepala semua. Padahal Imam Syafi'i sendiri berpendirian tak wajib semua. Cukup sekadar sapu. Tapi kalau Imam Syafi'i katakan mengambil pendirian sedemikian, maka beliau telah melakukan satu kesilapan, iaitu berpegang dengan pandangan yang bagi beliau pandangan itu adalah salah. Mana boleh kita berpegang dengan pandangan yang salah? Maka disebabkan Al-Imam Asy-Syafi'i sampai ke tahap ijtihad, Imam Malik sampai ke tahap ijtihad, maka apabila seseorang mujtahid mendapati pandangan mujtahid yang lain tidak sekata dengan pandangan beliau, maka ini bermaksud bagi si mujtahid itu pandangannya betul, pandangan mujtahid lain salah. Kalau dia berpegang juga dengan pandangan mujtahid yang satu lagi, bererti dia berpegang dengan pandangan yang salah, maka ini adalah satu tindakan yang tak betul. Sebab tu Imam Syafi'i sebut idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu betul, itu adalah mazhabku. Maksudnya kalau kamu mendapati wahai si mujtahid bahawa pandangan aku tak betul kerana bercanggah dengan hadis sahih berdasarkan apa yang kamu faham, maka peganglah pendapat itu. Seumpama itu adalah mazhabku. Cuma secara realitinya Imam Syafi'i bila beliau sudah berpendapat dengan satu pandangan, maka itulah pandangan beliau. Kalau macam pendapat itu bercanggah dengan hadis sahih sekalipun, maka kita akan dapati Imam Asy-Syafi'i sebenarnya tidak bercanggah dengan hadis sahih tersebut. Cuma berbeza pandangan terhadap memahami hadis tersebut. Jadi sebenarnya ucapan idza sahal hadis wa huwa mazhabi itu ditujukan kepada para mujtahid yang lain. Kerana seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain kalau bagi dia pendapat mujtahid yang seorang lagi itu bersalahan dengan kebenaran. Silakan. Tak boleh. Adakah mukallid seperti kita boleh berpegang dengan pendapat idza sahal hadis fa huwa mazhabi? Tak boleh, sebab isunya kita tak tahu mana satu yang betul. Imam Syafi'i sekurang-kurangnya beliau berpendirian insya-Allah pendapat beliau betul. Kita pula tak pasti mana satu yang betul. Pendapat Imam Syafi'i ke pendapat Imam Malik? Sebab kita tak ada keahlian. Maka ketika itu, sebab itulah tidak menjadi masalah untuk kita berpegang dengan pandangan mujtahid, walaupun nanti di akhirat rupa-rupanya pendapat itu adalah salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak berdosa kerana kita tidak punya keahlian. Orang yang tak ada keahlian ikut je lah ucapan orang yang punya keahlian. Dalam hal keduniaan pun begitu. Kita bukan pakar rumah,
Rumah kita rosak, takkan kita nak tukang sendiri? Jahanam rumah. Minta tolonglah orang yang pakar rumah. Ada tak kita bersoal, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Tak, buatlah macam mana pun. Saya ikut je sebab saya bukan ahli. Serahkan kepada yang ahli. Jadi apabila ada orang kata kita tak boleh pegang pendapat Imam Syafi'i sebab ini bercanggah dengan hadis. Pada kamu, pertama soalan kamu mujtahid atau tidak? Bukan. Habis itu macam mana kamu boleh kata pendapat Imam Syafi'i salah? Kerana pendirian ataupun sikap seorang muqallid, dia bukannya nak berijtihad. Dia tidak boleh mengeluarkan pandangan. Dia kena berpegang dengan pendapat mujtahid yang lain. Katakan dia tidak berijtihad tapi dia pegang pendapat mujtahid lain. Contoh, dia berpegang dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tak ada kunut dalam solat subuh. Berdasarkan hadis sekian. Jadi dia kata sebenarnya apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu dhaif. Yang kuat, yang rajih adalah pandangan Imam Abu Hanifah, tak ada kunut dalam sembahyang subuh. Jadi kamu tak boleh pegang pendapat Imam Syafi'i. Sebab apa? Idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau Imam Syafi'i perasan hadis itu sahih, dia tak akan pegang pandangan beliau sekarang. Jadi kalau ada orang kata begitu, kita kata kamu alhamdulillah lah tak jadi mujtahid. Sebab kamu sedar yang kamu muqallid, kamu berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain. Tapi masalahnya kamu pergi paksa saya, kenapa pula? Sebab setiap mujtahid itu sebelum dia keluarkan pendapat dia telah mengkaji dan meneliti dengan penuh susah payah. Maknanya apa yang dia ucapkan itu merupakan buah akhir dalam satu kajian yang begitu panjang. Maksudnya yang kita rasa salah bagi Imam Syafi'i tak. Siapa kata pendapat saya kuat? Pendapat saya lemah? Yang kuat di sisi saya insya-Allah sembahyang subuh disunatkan berkunut. Walaupun yang kuat di sisi Imam Abu Hanifah tidak ada kunut di dalam solat subuh. Dan di sisi Imam Malik pula yang kuat ada kunut tapi bukan selepas i'tidal tapi sebelum rokok. Imam Malik pendapat begitu. Kunut ada dalam sembahyang subuh tapi sebelum rokok. Saya pernah sembahyang belakang imam yang bermazhab dengan Imam Malik. Terkejut kita. Asal lepas baca surah tiba senyap ni. Kita kata dia ni terlupa ayat ke? Senyap je. Dia kunut dia jadi imam ke jadi makmum ke kunut pelan. Dalam mazhab Imam Malik. Tiba rokok. Okeylah. Lepas tu yang tidak. Lepas tu tak baca kunut. Oh, kisah kami ingat dia bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Rupanya dia telah berkunut tadi. Secara seorang sebelum dia rokok. Jadi di sisi Imam Malik pula pendapat yang kuat insya-Allah yang kena dengan kebenaran adalah subuh ada kunut tapi bukan selepas i'tidal. Maksudnya selepas i'tidal tu salah di sisi Imam Malik. Setelah beliau mengkaji dengan berhempas pulas, itu kenyataan terakhir beliau. Cuma takdirnya berbeza pendapat pula setiap golongan-golongan pakar ini, setiap golongan mujtahid ini. Maka ketika itu kalau kita berpegang dengan satu pandangan mujtahid, tak boleh kita paksa orang yang berpegang dengan pendapat mujtahid yang lain. Sebab seseorang muqallid tidak disuruh untuk mencari pandangan yang benar di sisi Allah. Sebab dia pun tak akan mampu untuk sampai kepada tahap meyakini satu pandangan itu memang yang bertepatan dengan kebenaran. Jadi, idza sahal hadis fahuwa mazhabi ini adalah satu kenyataan yang ditujukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada para mujtahid seperti beliau. Jadi kalau kamu sudah sampai tahap ijtihad, kalau kamu dapati pandangan aku ni salah kerana berpegang dengan hadis dhaif bagi kamu dan bercanggah dengan hadis sahih, maka jangan pegang pandanganku sebab kamu sudah sampai ke tahap ijtihad. Tapi kalau kamu bukan sampai tahap ijtihad, dalilmu adalah kalamku, bukan kalam Allah, bukan kalam Rasul. Dalilmu adalah kalamku, iaitu kalam Imam Syafi'i dan juga para mujtahid yang lain. Sebab yang boleh sampai kepada Al-Quran dan juga hadis dalam memahami dalil, itu adalah peranan mujtahid. Jadi mujtahid peranannya mencari dalil. Peranan muqallid pula berpegang dengan apa yang telah dinyatakan oleh seseorang mujtahid setelah mereka membuat kajian dengan begitu terperinci.